ini adalah Encik Sam. Encik Sam baru selesai membeli sebuah apartmen 2 bilik tidur di Kuala Lumpur. Jadi pada hari ini kita akan membantu Encik Sam untuk sama-sama menghias rumahnya. Jadi mari kita lihat dulu layout rumah Encik Sam. Nani? Okey, macam yang boleh kita perhatikan di sini. Di pintu masuk ini terdapat ruang makan dan juga ruang tamu. Dan di hadapan ruang tamu itu terdapat sebuah beranda yang menghadap ke luar rumah. Dan juga terdapat sebuah dapur dan ruang makan di sebelah kiri. Termasuk sebuah yard, bilik tidur kedua, bilik tidur utama dan 2 buah bilik air. Okey, jadi apa yang ada dalam kepala Encik Sam untuk menghias rumahnya ini? Jadi untuk episod kali ini, kita akan sama-sama membantu Encik Sam untuk menghias 2 buah bilik tidurnya terlebih dahulu. Jadi Encik Sam inginkan sebuah bilik tidur utama yang dilengkapi dengan sebuah katil, almari dan juga perkakas-perkakas lain yang sepadan dan perlu ada di dalam biliknya. Manakala di bilik tidur kedua ini, Encik Sam mahukan sebuah katil, meja belajar dan juga almari untuk kegunaan tetamu ataupun sesiapa sahaja yang akan datang di situ. Jadi apa yang kita ada untuk perabot-perabotnya. Jadi mari kita lihat ya. Boleh nampak di situ, ini antara perabot-perabot yang telah dipilih oleh Encik Sam untuk dimuatkan ke dalam rumahnya. Jadi untuk terlihat lebih lanjut apa yang telah Encik Sam pilih ni, mari kita lihat ya. Itu dia, terdapat katil, sofa, peti sejuk, meja makan, meja belajar, kabinet TV dan yang seumpama dengannya untuk dimuatkan ke dalam bilik dan ruangan lain di rumah Encik Sam. Jadi pada kali ini, mari kita sama-sama, okey, kita cuba untuk melengkapkan bilik tidur utama terlebih dahulu. Okey, jadi mari kita lihat susun rupa bentuk bilik tidur utama. Okey, macam yang kita nampak di sini. Okey, ini adalah bilik tidur utama yang telah dilengkapi dengan sebuah almari built-in. Okey, jadi yang kita perlukan di sini adalah katil dan mungkin ada almari solek dan meja belajar ataupun side table. Rasanya itu sudah memadai kerana memandangkan bilik utama ini tidak berapa besar saiznya. Okey, mari kita lihat option apa yang kita ada di sini. Ya, kita ada katil, ada katil jenis queen. Okey. Dan juga kita ada side table dan juga meja solek. Okey, mari kita cuba. Mula-mula kita ambil katil ni. Okey. Jom kita pindahkan katil ini ke dalam bilik utama. Okey, kita letakkan dulu di situ. Mari kita adjust. Kalau mengikut firasat saya, memang sesuai kita menghadapkan katilnya, kepala katil di dinding bahagian ini dan menghadap ke tingkap bahagian ini, betul tak? Okey, mari kita susun. Kita rapatkan dulu ke dinding dan tolak ke belakang. Okey, kenapa saya buat begitu? Kerana ruang yang ada agak terhad. Jadi kita kena maksimiskan penggunaannya. Saya sebenarnya lebih prefer ada gap antara dinding dan tepi katil. Mungkin lebih kurang dalam 1 kaki. Tapi nampaknya ruang akan menjadi lebih sempit di bahagian tepi ni. Jadi kita rapatkan terus ke dinding. Alright. Jadi sekarang kita dah ada katil. Jadi kita cuba masukkan almari solek. Ya, almari solek. Mari kita pindahkan
letakkan di atas lantai terlebih dahulu. Kita cuba rapatkan ke dinding. Sesuai ke kalau kita letak di bahagian tepi hujung sana macam tu? Saya tak pasti, kita boleh cuba dulu. Okey, jika kita buat susunan begini akan terganggu untuk naik ke atas katil ni, betul tak? Saya tak rasa itu adalah susunan yang paling baik. Okey, memandangkan posisinya begitu, kita cuba letakkan di penjuru, di kawasan penjuru bilik. Okey, kita rapatkan ke dinding dan kita rapatkan ke bahagian sisi. Saya rasa ini susunan yang lebih ideal, memandangkan ada ruang untuk orang naik Encik Sam naik ke atas katil di bahagian tepi ni, betul tak? Okey, jadi apa lagi yang kita boleh letak? Mungkin kawasan di sini agak kosong, kita mungkin lalu letakkan, gantikan side table yang sepatutnya ada di belah sini, kita letak di kawasan sini. Tengok apa yang ada di sini. Ini dia, kita ada set side table beserta dengan lampu tidur dan juga hiasan, tumbuhan hiasan di dalam vase. Mari kita pindahkan ke dalam bilik tidur Encik Sam. Okey, kita letak situ, rapatkan ke tepi. Saya rasa ini kita boleh letak sehingga ke tepi, betul tak? On green axis. Dah selesai. Saya rasa ini sudah memadai untuk bilik tidur. Sebab jika terdapat terlalu banyak barang akan dapat bilik ni jadi terlalu sempit kan. Sebab sudah ada satu built-in wardrobe di sini. Saya rasa sudah memadai. Biasalah apartmen saiz setiap ruangannya tidaklah sebesar ruangan di rumah teres atau semi-D kan. Okey. Jadi kita tengok layout bilik kedua, ada tingkap di situ. Okey, pintu masuk di sini. Jadi mari kita tengok apa option yang kita ada di sini. Perabot yang telah dibeli oleh Encik Sam. Saya cuma nampak ada satu katil lagi. Ni katil. Katil ni adalah slide in bed maknanya dia jimatkan ruang. Betul, dia jimatkan ruang. Jadi tidak digunakan, boleh ditolak masuk ke dalam. Betul tak? Okey, mari kita cuba masuk katil ni. Okey, saya nak cuba letakkan katil itu di sudut sebelah atas. Okey, tak begini. Saya tak pasti. Kita cuba dulu. Okey. Alright, kita rapatkan ke dinding kanan dan juga kita rapatkan ke kepala katil ke dinding di belakangnya. Okey, kalau kita buat susunan begini, ruang nampaknya agak okey juga macam tu. Okey, cuba kita masukkan. Ini kita ada almari bersaiz kecil. Konsepnya serba putih. Menarik juga tu. Okey, macam mana tempat yang sesuai? Saya rasa di kiri atau kanan ni sesuai. Apa kata kita letak sebelah kanan dulu? Kita rapatkan ke dinding terlebih dahulu. Nampaknya agak terapung di situ.
turunkan. Right. Kita rapatkan ke dinding. Saya rasa okey dudukkan macam tu. Dan ruang pun masih ada, betul tak? Jadi kalau bilik ni kita letak meja belajar. Meja belajar dia agak grand ya. Ini gaming series ni. Mari kita cuba susun. Okey, saya rasa perlu menghadap ke tingkap lah kot. Betul tak? Saya rotatekan dulu 180 darjah. Lepas tu kita tolak ke depan. Okey. Dan kita rapatkan ke dinding. Nampaknya di situ kena arrange sedikit dia punya monitor supaya tidak melanggar dinding tu. Jadi kita kena bagi gap sikit. Itu dia. Saya rasa okey juga susunan begini. Sebab buka pintu masih ada ruang di sini. Okey, tapi itulah kalau buka pintu, kalau katil ni kita tarik. Okey, kita tarik keluar. Susah juga tu. Sebab pintu ni ditolak ke dalam, bukan tolak keluar kan. Jadi susunan ni saya rasa tak berapa sesuai. Sebab ada katil tarik, slide punya katil kan. Okey, kita cuba tukar. Kalau begini, katil ni buka ke sana pun tak boleh juga. Jadi saya rasa katil ni perlu dihempit ke sebelah tingkap. Okey, kita alihkan dulu meja belajar dan juga almari. Kita letak keluar sebentar. Yang ni kita cuba rapatkan ke dinding, ke kepala katilnya. Dan tepi katil kita bawa ke dinding sebelah kiri. Ya. Okey, kalau begini. Okey, masa berbaring boleh melihat keluar tingkap. Okey, harap almari ni muat di ujung kaki katil. Alhamdulillah. Ngam ho. Okey, dia tak menutup tingkap. Saya rasa okey. Jadi tinggal meja belajar, meja gaming. Meja gaming sekarang ni orang tengah shock gaming kan. Saya rasa meja gaming ni memang sesuai lah letak dekat bahagian sebelah pintu ni kan. Jadi pintu dia dihayun ke sebelah kiri sini. Okey, kita cuba. Let's say macam tu. Okey, katakan kita letak situ. Ada ruang di sini. Apa lagi kita nak letak? Saya rasa ini adalah almari low cabinet, low height. Okey, cuba letakkan di sebelah kiri meja. Adakah boleh membantu dalam susu atur ni? Saya tak pasti. Kita tengok dulu. Okey, cuba saya tolakkan ke tepi. Nampaknya meja side table ni sedikit rendah berbanding dengan meja study tu, meja komputer. Tapi maaf saya, mejanya terapung. Kita betulkan ya. Ya, meja komputer sedikit rendah berbanding dengan meja side meja kabinet rendah tu. Okey, saya rasa ini layout yang lebih okey lah berbanding tadi. Still ada ruang,
Dan bukaan pintu pun tidak dihalang. Kabinet pun dapat diletakkan di situ dan senang untuk akses. Okey, saya rasa layout ni okey. Ya, mari kita tengok. Oops. Maaf ya. Okey. Ini adalah keadaan bilik tidur utama dan bilik tidur kedua. Okey. Okey, saya save terlebih dahulu. Dia nampak di situ ya, bilik tidur utama di sebelah kanan ni dan bilik tidur kedua di sini. Kita dah arrange perabotnya bergantung kepada layout bilik tersebut dan juga keadaan ergonomik dan kesesuaian yang paling baik. Okey, saya rasa untuk episod kali ini kita dah berjaya siapkan 2 buah bilik ni. Jadi untuk kita siapkan bahagian-bahagian lain, kita akan ke episod akan datang. InsyaAllah akan ada. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Dan untuk ikuti perkembangan ni dan dapat notifikasi, jangan lupa tekan butang loceng tu pula. Okey, sampai kita bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton. Jaga diri semua, stay safe. Assalamualaikum.